لله الحمد لله رب العالمين له في الدنيا والآخرة الرزق وإليه ترجعون ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائما متلازمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih saudara Brusi yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, yang berbahagia Datuk Sri Kak Wan Azizah, yang berhormat Saudara Muhammad Azmin Ali, Apalagi Ustaz Abdul Ghani Samsudin, pimpinan Pakatan Rakyat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya berasa sangat berbangga pada malam ini dapat bersama-sama dan sangat berterima kasih di atas undangan yang telah dihantar kepada saya untuk menyertai perhimpunan menolak fitnah. Sesungguhnya kita telah diperingatkan dengan sangat-sangat padat dan sangat jitu. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ilmuwan yang mengingatkan kita tentang keimanan, memberikan ingatan kepada kita tentang istiqamah, memberikan kepada kita ingatan tentang janji Allah, memberikan kepada kita ingatan tentang perjuangan yang diyakini bahwa Allah itu tetap akan bersama mereka yang benar. Semua ingatan itu sangat bermakna kepada kita. Sebab itulah, saudara dan saudari sekalian, kita bersama di sini bukan sekadar untuk menyatakan kita menolak fitnah, tetapi kita juga mengatakan bahawa bersama kita ialah perjuangan yang benar yang akan didukung oleh Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang mengetahui siapakah sebenarnya yang membuat kezaliman, yang membuat fitnah, yang akan nanti merasa akibatnya. Saya tidak akan bercakap panjang kerana pada malam ini mewakili 60 NGO di seluruh Malaysia telah membentuk saf anti fitnah, dan dengan itu kita bersama dalam majlis ini dan majlis-majlis akan datang mengulangi pendirian seluruh NGO Islam dan yang bukan Islam terhadap isu yang sedang kita hadapi sekarang. Maka dengan itu saya akan cuma membaca sebuah deklarasi yang telah diterima pakai, yang akan dihantar kepada majlis Raja-Raja Melayu, kepada Kebawah Juli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kepada Perdana Menteri dan seluruh ahli jemaah menteri, kabinet, kepada pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan, sahibul samahah mufti-mufti negeri, kepada Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Malaysia, semua ahli parlimen, Ketua Polis Negara, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, semua pengurusi ahli lembaga dan ketua pengarang akhbar, semua CEO stesen TV awam dan swasta. Pernyataannya berbunyi begini: kami dari pelbagai lapisan rakyat serta pertubuhan yang berkumpul pada malam ini di stadium ini adalah dalam rangka menyatakan sikap dan menzahirkan perasaan marah kami terhadap perkembangan dan krisis ekonomi sosial budaya dan politik negara yang semakin parah kebelakangan ini. Kami mendapati bahawa akibat tersebarnya gejala politik yang tidak sehat, budaya memfitnah dan mengaitkan seorang musuh politik, telah mengakibatkan maruah masyarakat dan seluruh negara telah tercelar, malah semacam menjadi tebusan untuk memenuhi nafsu serakah politik pihak tertentu. Kami menegaskan gejala menyebar bahan lucah dalam bentuk yang sangat jijik, ditambah lagi dengan tersiar dalam media massa, sama ada dalam media cetak maupun media elektronik, dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang, sudah sampai ke tahap menjadi barah negara. Jika tidak dibanteras, akan mengakibat seluruh masyarakat
menjunam ke gaung kehinaan. Kami ingin menegaskan bahwa rakyat Malaysia sudah mual dan sangat tersinggung terhadap mereka yang terlibat dalam kehinaan, mengaibkan kepribadian seseorang, tidak kira sesiapapun beliau, hanya kerana bernafsu untuk mengekalkan kuasa. Rakyat Malaysia belum pernah dihadapkan dengan politik sehina seperti yang berlaku sekarang. Malah persaingan politik sepanjang mencapai kemerdekaan 53 tahun yang lalu tidak pernah mencecah ke tahap politik kotor dan jahat yang keterlaluan seperti yang berlaku dan yang dipaparkan kini. Dengan tersebarnya secara sengaja bahan lucah bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat, rakyat terpaksa melihat bahan murahan yang menghina pemikiran dan nilai budaya keseluruhan rakyat Malaysia. Seluruh institusi awam dan swasta dalam negara termasuk polis, Jabatan Persatuan Negara, Jabatan Agama Islam, institusi kehakiman, Menteri Ahwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri kabinet, institusi mufti, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, media massa awam dan swasta kini berada pada kedudukan yang sangat tercemar akibat kehilangan wibawa dan integriti untuk bertindak menangani isu politik lucah. Kami ingin menyatakan sikap marah kami. Kenapa pihak berkuasa dilihat bersekongkol dengan mereka yang terlibat dengan amalan jijik ini tanpa tindakan segera menangani isu penyebaran bahan lucah berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Kami menyatakan kemarahan kami lantaran pihak berkuasa yang diberi mandat menguasakan undang-undang Qasas seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 41 Enakmen Jenayah Syariah 1997 Wilayah Persekutuan sehingga kini tidak dilaksanakan. Apakah yang menyebabkan pihak berkuasa seolah-olah tidak bermaya untuk bertindak, malah hanya menjadi penonton sahaja kepada jenayah dilakukan secara jelas? Kami merasakan kemarahan rakyat adalah wajar, kerana bukan saja agensi yang sepatutnya mewakilkan undang-undang Islam kini dilihat manjul, malah integriti dan wibawanya turut terjejas. Kami melahirkan kemarahan kami kerana isu politik lucah ini sudah diabsahkan sebagai budaya politik yang akan diwarisi oleh generasi muda yang bakal mengambil alih kepimpinan negara. Kami melahirkan rasa kecewa dan marah kami yang tidak boleh dibendung lagi kerana pengisytiharan, kerana pernyataan ulama yang menegur semua pihak yang berkenaan menghentikan amalan mengaibkan pribadi seseorang tidak diindahkan sama sekali, malah disemarakkan lagi oleh media arus perdana yang bertindak biadab dan menunjukkan budaya jahiliyah kepada seluruh rakyat di dalam dan luar negara. Kami akan melaungkan kemarahan kami secara berterusan kerana ketika rakyat perlu berfikir jernih dan matang untuk memacu pembangunan negara secara sehat dan beradab, pemimpin negara membiarkan budaya politik lucah untuk menjadi santapan rakyat setiap hari, sehingga persoalan-persoalan pokok negara yang sepatutnya ditumpu kini berkecai oleh politik murahan dan menjijikkan. Kami tidak akan berdiam diri dan akan melahirkan kemarahan kami kepada pelbagai kepincangan yang berlaku yang memberi kesan kepada kehidupan kami berkaitan dengan penyelewengan dan amalan rasuah yang berleluasa, pembaziran dan keciciran dalam perbelanjaan negara, kos hidup yang tidak terkawal, hak bersuara yang ditindak, salah guna kuasa yang menghilangkan integriti perkhidmatan awam, membolot kekayaan negara oleh segelintir golongan berkepentingan pribadi, menyalah urus sistem pilihan raya yang tidak bersih dan tidak demokratik, undang-undang yang melanggar hak asasi manusia, jurang kaya miskin di kalangan rakyat yang semakin melebar, urus takbir proyek-proyek pembangunan yang penuh pincang, keselamatan awam yang semakin menurun, tahap ketulusan dan accountability yang semakin menurun,
amalan kronisme dan nepotisme yang berleluasa, pemusatan kuasa kepada eksekutif sehingga campur tangan melampau dalam fungsi legislatif dan kehakiman, dan martabat bahasa Melayu yang kini berada di tahap yang hina dan tidak berdaulat sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Bahasa Kebangsaan. Kami dengan ini menuntut Majlis Raja-Raja Melayu campur tangan untuk menghentikan gejala menabur fitnah dan menghina undang-undang dalam Islam berkaitan dengan sumpah laknat yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum syarak dan diperalatkan untuk mempertahankan tuduhan zina yang mengaitkan pribadi seseorang. Yang kedua, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melaksanakan peruntukan undang-undang Islam terhadap pelanggaran jenayah syariah qazaf dalam kes tuduhan zina dan liwat yang kini sedang menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia. Yang ketiga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan terhadap media massa yang menyiarkan bahan ducah yang membawa kepada penyebaran fitnah dan mencetuskan kekeliruan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Yang keempat, pihak mufti-mufti di negeri menyuarakan ketegasan terhadap fitnah zina dan penguasaan hukum qazaf serta menegur dengan keras mereka yang terbabit dalam penyebaran dan menyemarakkan fitnah zina. Yang kelima, mengusulkan sidang parlimen akan datang membentangkan keperluan untuk mengkaji ketelusan dan integriti Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang dimandatkan untuk menjalankan pilihan raya secara bebas dan profesional. Yang keenam, Suruhanjaya Diraja penambah baik operasi dan pengurusan polis yang ditubuh pada tahun 2004 untuk mengkaji tingkah laku badan kepolisian yang ada di negara kita yang telah menghasilkan 125 cadangan bagi pembaikan polis dilaksanakan sepenuhnya melalui penubuhan sebuah Suruhanjaya bebas, iaitu Suruhanjaya Aduan dan Salah Laku Polis. Yang ketujuh, imej Suruhanjaya pencegahan rasuah dipulihkan segera akibat beberapa insiden yang telah mencemarkan wibawa agensi tersebut dalam melaksanakan fungsinya secara bebas, berintegriti dan profesional. Yang ke-8, Majlis Raja-Raja Melayu bertindak untuk mempertahankan kedudukan Islam di negara ini mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan bagi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama dijamin. Yang ke-9, agensi yang berkait dengan undang-undang iaitu polis, Peguam Negara, Ketua Hakim Mahkamah Sivil dan Ketua Hakim Mahkamah Syariah melaksanakan tugas mereka dengan penuh dan berintegriti. Yang terakhir, yang ke-10, Menteri Kabinet. Permintaan ini saya rasa nak bubuh, tapi rasa tak relevan. Tetapi kalau kita buh, kita tengok apa dia nak kata. Yang ke-10, Menteri Kabinet memberi perhatian serius kepada semua suara kemarahan yang kami lafazkan pada malam ini dan meneliti setiap isu yang kami bangkitkan secara khusus maupun secara umum dan mengambil tindakan sewajarnya. Saudara dan saudara sekalian, pernyataan ini sudah kita hantar kepada banyak pihak yang telah saya sebut tadi. Kita sedang menunggu apa reaksi mereka. Kita tahu bahawa mereka mungkin tidak akan mengendah dan tidak mempedulikan. Tetapi ingatlah bahawa kita sudah melihat adanya fenomena kebangkitan rakyat bukan saja di Malaysia. Kita sudah melihat kebangkitan sekarang di mana-mana di dunia. Kita sudah melihat kebangkitan di tempat yang tidak pernah terfikir, yaitu di Mesir, suatu negara yang sangat dicekam oleh kuasa autokratik kuku besi daripada pemerintah lebih daripada 38 tahun. Apakah di Malaysia tidak mungkin ini berlaku? Apakah di Malaysia tidak mustahil akan berlaku? Kita ingin mengingatkan kepada mereka bahawa rakyat Malaysia mempunyai potensi itu. Rakyat Malaysia bersedia untuk melakukannya. Kita tahu bahawa rakyat Malaysia sudah mau melakukan sekarang. Dan kita tidak akan membiarkan lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ada sekarang berlanjutan. Saya merasakan fitnah yang dikenakan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bertalu-talu daripada kes yang pertama, datang kes yang kedua, ditambahkan yang ini.
dan mereka merujuk kepada orang-orang yang akan menambah lagi, termasuk Ustazah Umi Hafizlah yang mengatakan ada lagi, dan orang yang menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada makcik-makcik yang bertanya kepada saya, dia kata, Cikgu Azmi, saya lihat saudara Saiful ni sudah hitam di dahinya. Apakah ini tidak menunjukkan dia ini orang yang bercakap benar? Saya kata, kalau setakat hitam di dahi, Sami Zainul itu hitam satu badan. Lepas tu makcik kata, sungguh juga no. Ini dia tuan-tuan. Jadi dengan apa yang dicurahkan oleh Dr. Wahab Zuhaili, saya kira sudah memadai untuk tuan-tuan dan puan merasakan bahawa sikap ini mesti diterjemahkan. Sikap ini mesti dilonjakkan sehingga akhirnya kita melihat bahawa hasrat rakyat untuk melihat suatu perubahan, untuk melihat suatu anjakan, untuk melihat satu penggantian kepada pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang sangat-sangat menindas, ini mesti diubah. Itulah harapan kami, dan saya harap SAF akan terus didukung oleh rakyat, dan kami akan suarakan isu fitnah ini sampai ianya dapat ditangani dengan muktamad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Azmi yang telah membacakan deklarasi SAF sebentar tadi.